Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Sampai sekarang masih lagi bergegar-gegar di semua arus perdana, di YouTube, di Twitter, di Instagram, TikTok pun sama. TikTok pun ambil bahagian juga dalam media massa, apapun, Facebook kah, apa-apa sajalah media massa masih lagi menyiarkan tentang suapan, tentang dana politik, tentang wang yang diterima oleh bekas menteri ataupun menteri-menteri dan pemimpin-pemimpin yang tinggi-tinggi pangkatnya di dalam parti politik, sama ada daripada kerajaan ataupun bukan daripada kerajaan, telah menerima wang berjuta-juta ringgit Malaysia daripada UKSB, Ultra Kirana Sdn Bhd. Sehingga tuan-tuan dan puan-puan, kerana daripada itu suapan diterbitkan, baru saja diterbitkan pukul 1 tengah hari tadi, baru sebentar tadi. Akhirnya kerana natijah akibat hasil daripada itu, maka SIFO bersuara. Suapan UKSB, SIFO gesah bentang undang-undang baru, undang-undang untuk pendanaan politik. Tapi sebelum itu, kalau kamu tahu, tolong ajarkan saya apa itu SIFO. Saya tak pernah dengar SIFO ini. Apa nih SIFO? Banyak lagi lah istilah-istilah yang pelik-pelik yang netizen komen, yang netizen berikan di dalam komen, yang saya tak faham. Banyak lagi. Terima kasihlah, sebab yang ada beberapa yang ajar dulu saya tak tahu apa itu LTL. Rupa-rupanya lawan tetap lawan. Dan ada beberapa lagi yang saya nak tanya kamu nanti, apa itu istilah-istilah, nama orang ke apakah, tak tahu. Okey, jadi SIFO itu apa? Beritahu saya apa itu SIFO. Tapi yang pasti, SIFO gesah supaya bentang undang-undang untuk pendanaan politik. Saya setuju. Berikan satu garis panduan, berikan satu SOP untuk pendanaan politik. Of course, kita tak boleh nak nafi, kerajaan mana-mana kerajaan pun yang memerintah kadang-kadang perlu untuk pendanaan politik, pendanaan, penerima wang, sumbangan, bantuan, sokongan dan macam-macam lagi lah. Tapi mesti ada SOP, garis panduan, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi saya setuju untuk SIFO ini yang menggesa supaya bentang undang-undang pendanaan politik. Pusat, rupanya SIFO ini nama dia Pusat Membentras Rasuah dan Kronisme atau SIFO. Pusat Membentras Rasuah dan Kronisme. SIFO menggesa undang-undang mengenai pendanaan dan derma politik dibentangkan secepat mungkin. Ini saya setuju, tuan-tuan dan puan. Mesti ada guideline yang jelas. Dalam kenyataan pada hari ini, kumpulan itu berkata, perbicaraan rasuah yang melibatkan Presiden UMNO iaitu Ahmad Zahid Hamidi menunjukkan bahawa sumbangan politik yang tidak terkawal menjadi penyebab utama di dalam rasuah politik. Kata SIFO dalam kenyataan mereka, di bawah kerangka undang-undang sedia ada, tiada had ke atas jumlah sumbangan politik yang dibenarkan. Katanya lagi juga tiada keperluan untuk parti politik mendedahkan penderma mereka. Saya setuju. Selepas ini buat had dan pastikan boleh untuk dedahkan siapa yang menyumbang, supaya kalau nanti disiasat, senang untuk mencari bukti, senang untuk membuktikan bahawa orang itu tidak bersalah ataupun bersalah. Okey, so apa pendapat kamu? Adakah kamu setuju perlu ada garis panduan supaya tidak lagi berlaku dalam leja Ultra Kirana yang walau bagaimanapun semua yang disebut di dalam leja itu menafikan menerima wang tersebut. Muhyiddin Yassin nafi, Anifah Aman nafi, ramai lagi lah, hampir semua menafi. Kata mereka lagi dalam kenyataan itu, ini dapat menghalang apa-apa jenis pengawasan
ini menghalang apa-apa jenis pengawasan atau penelitian awam bagaimana derma politik mempengaruhi sistem politik kita, sehinggalah seorang ahli politik itu didakwa menerima rasuah seperti yang dibuktikan dalam kes Ahmad Zahid Hamidi sekarang, kata mereka. Berapa banyak lagi derma politik yang mencurigakan yang diberi kepada ahli politik yang orang ramai tidak tahu soalnya dalam kenyataan itu. Apa pendapat kamu, tuan-tuan dan puan-puan? Yang mengejutkan seluruh Malaysia adalah satu keterangan saksi dalam perbicaraan rasuah Ahmad Zahid Hamidi, Presiden UMNO, yang mengaitkan beberapa tokoh terkemuka di mana Leja Ultra Kirana Sdn Bhd atau UKSB yang mengandungi nama dan butiran dakwaan pembayaran sogokan yang dibuat oleh syarikat itu kepada beberapa individu di antara 2014 dan 2018. Antara nama-nama yang telah disebut ialah, tuan-tuan dan puan-puan, saya beritahu senarai nama yang disebut di dalam leja itu. Nombor 1, pengerusi Perikatan Nasional sendiri, bekas Perdana Menteri Malaysia, iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin, dan Menteri Kesihatan sekarang ini yang masih Menteri Kesihatan, Khairy Jamaluddin. Memang amat mengejutkan. Aku fikirkan Ahmad Zahid pula. Aku fikirkan Khairy Jamaluddin tak pernah bersih lah daripada semua itu. Tapi kalau betul leja itu ada dan betul leja itu punya dakwaan, Khairy Jamaluddin pun sekarang berada dalam bahaya. Telah terpalit dan ada kes sekarang yang perlu disiasat. Banyak pula tu, lebih daripada, kalau tak silap, 3 juta. Tan Sri Muhyiddin Yassin 1 juta lebih. Khairy Jamaluddin 3 juta kalau tak silap. Kalau silap tolong betulkan. Sifo turut berkata kurangnya peraturan mengenai sumbangan politik menyebabkan sukar untuk membezakan di antara derma politik dan rasuah. Betul. There's a very small line, tiny line. Dia ada sangat garisan yang amat kecil untuk membezakan di antara derma politik dan rasuah. Jadi saya setuju dengan Sifo, pastikan ada satu guideline bagaimana untuk pendanaan politik ini, supaya dapat beza antara derma politik dan rasuah. Oke, so apa pendapat kamu? Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like, dan share. Kalau kamu suka, boleh tekan notifikasi, kasih on itu lonceng, supaya setiap kali saya upload video tentang apapun kamu boleh tahu. Kita jumpa lagi. Selamat petang Malaysia. Bye bye.